وبكل آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan semua yang kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, malam ni kita tengok satu hadis yang baru, hadis yang ke-16 daripada kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Maka dia kata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, anna rajulan, bahawasanya ada seorang lelaki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang, tuan-tuan, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ausini, tolonglah nasihatkan aku ya Rasulullah." Tuan-tuan, permintaan daripada lelaki ini adalah permintaan
permintaan yang terbaik. Pasal apa dia minta supaya Nabi SAW menasihati dia. Kerana manusia dia perlukan kepada makanan hati, bukan semata-mata makanan zahiriah ataupun fizikal semata-mata. Tentu kita mengambil berat berkenaan dengan fizikal kita, berkenaan dengan luaran kita, yang ni kita ambil berat. Tentu kita merasa tak sedap badan, tahu pula kita pergi cari Panadol. Saya pagi tadi lepas solat subuh di surau, lepas tu minum nasihat dengan depa-depa ni. Jadi ada satu orang ada satu orang pakcik, dia kata, malam tadi Ustaz, saya tak boleh nak tidur. Pasal apa? Kerana urat tarik, dia kata. Tuan urat tarik ni, dia kata dia lah punya masalah kerana dia kayu geret. Maka dia merasa dah lama tak kayu geret ni, tiba-tiba dia kayu geret, kemudian tarik dia punya urat dia. Dan bila dia tarik urat dia tu merasa sakit. Bila merasa sakit, dia kata pukul 4 pagi tak boleh tidur. Sampai pukul 4 pagi tak boleh tidur. Saya start motor. Pergilah dia ke kedai apa ni 24 jam 7E ke apa semua ni dia pun pergi. Dan bila pergi Panadol tak ada. Panadol apa ni dia nak cari Panadol Activas. Yang bila sakit yang makan tu katanya serta-merta dia akan hilang. Tuan habis tak ada. Bila tak ada, maka dia pun tanya dengan orang kat mana lagi ada kedai 24 jam. Maka orang kata dekat hutan kampung. Tuan bayang tengok, daripada tempat duduk dia nak pergi ke hutan kampung tu. Tuan pasal apa terasa dia punya kesakitan tu. Pukul 4 pagi. Tuan sampai di rumah dan nak dekat subuh dah, dia kata tak payah tidur dah. Dia kata terus je solat fardu subuh di surau. Tuan nak ceritanya apa, kita dengan perkara yang luaran ni macam tu cara kita. Bila kita tengok badan berasa tak sedap, kita akan bertanya pasal apa ni badan berasa tak sedap ni. Tuan, maka kita pun pergi klinik, kita pergi di hospital, maka doktor yang pakar dalam perubatan ni, tuan, dia pun berilah kita makan ubat sekian-sekian dan kita makan sampai habis. Kalau kata suruh ulang apa ni makan ubat, dia akan ulang sampai mati makan ubat. Tuan, tapi bab berkenaan dengan hati, ramai orang dia tak mengambil kira tentang tu. Kadang-kadang dia tak tengok pun, dia tak muhasabah pun kepada diri dia. Pasal apa aku jadi macam ni? Atau dia tak muhasabah, pasal apa aku ni jadi lagu ni? Bila nak sembahyang berasa berat. Kemudian bila apa ni nak buat taat berasa berat. Dan banyak perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita buat. Tuan, seolah-olah macam tak ada apa-apa. Tuan, maka kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullah ta'ala, dia kata orang yang bila mana dia tak merawat dia punya hati dia, maka hati dia akan terkena penyakit. Tuan, dia macam virus COVID-19 juga. Bila dia tak ikut dia punya SOP dia, maka nanti tengoklah, dia akan dapat penyakit dan sebagainya. Maka sama dengan hati. Katanya Al-Imam Fathul Musili rahimahullah ta'ala, orang yang tak merawat dia punya hati dia dan tak memberikan makanan kepada hati dia,
maka hati tersebut akan berpenyakit, kata Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala. Tuan, penyakit yang lagu mana ni? Maka kata Imam Fathul Musili, iaitulah penyakit tidak sedar diri. Tuan, tak sedar diri ni lagu mana? Dia terlupa yang dia hamba pada Allah. Tuan, dia terlupa bila dia dapat rezeki yang dia nampak daripada kerja buat dia. Dia tak nampak pun keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, bila mana dia hidup atas muka bumi, sombong dia. Tuan, pelik kan kita? Adakah manusia ni dia tak tahu yang dia adalah hamba kepada Allah? Dia tahu. Tuan, kalau tanya pun dengan mana-mana orang, kamu ni siapa? Kita hamba Allah Ta'ala saja kita. Tuan, kalau tanya dengan dia, siapa yang beri hang makan? Maka dia akan jawab, Allah Ta'ala yang beri makan. Tuan, tapi orang yang diturunkan dengan penyakit hati ini, maka dia tak sedar, dia sedang melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tengok orang yang tinggalkan sembahyang, tengok orang yang tidak menutup aurat. Atau kalau kita tegur, kita pula yang dimarah. Atau tidakkah dia tahu berkenaan dengan kewajipan menutup aurat? Dia tahu. Atau dia tahu tak tentang kewajipan mendirikan sembahyang? Dia tahu. Tuan, tapi siapa yang orang nasihat dia nak pergi mana? Tuan, nampak tak? Pelik kat sini. Cuba tuan tengok betul-betul pelik benda ni. Tuan, dalam keadaan dia mengetahui dia adalah makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, dia tahu Allah Ta'ala Maha Pemberi, tapi hati dia masih lagi bimbang. Hati dia masih lagi risau dan bergantung kepada makhluk. Tuan, siapa benda ni berlaku? Kata Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, maka ini adalah simptom. Ini adalah tanda bahawa hati itu telah pun terkena dengan penyakit hati. Tanda apa simptom dia? Dia akan jadi orang yang tidak sedarkan diri. Kalau dia makhluk, dia tak berasa dia makhluk. Kalau dia hamba, dia tak berasa yang dia tu hamba Allah. Kalaulah dia makan hak Allah Ta'ala, dia duk berasa macam dia makan ni kerana kerja buat dia. Langsung dia tak nampak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, padahal kalau dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan, urusan dia akan dipermudahkan oleh Allah. Kerana tu kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Tuan, sebab itu kita buat ketaatan pada Allah. Tuan, sebab itu jangan bimbang untuk jadi orang yang dekat dengan Allah, beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kalau kita buat kebaikan, kalau kita beradab dengan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tuan, segala kekusutan, segala masalah dan juga segala apa yang kita hajatkan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, ada orang dia kata, aku bayar Allah, tapi dia kata tak ada apa pun. Tuan, maknanya apa? Hati dia tak tenang. Makna diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati tenang. Tuan, hati tenang ni syurga dunia. Inilah syurga dunia. Atau kata ulama, sebelum kita dimasukkan ke dalam syurga yang sebenar, maka orang yang dicalonkan masuk ke dalam syurga Allah, dia akan mendapatkan syurga dunia. Dan tuan, apa dia syurga dunia? Hati dia akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, ada kawan-kawan kita lah, insya-Allah, tabarakallah. Ada 3 orang kawan-kawan kita. Dan masya-Allah perkataan dia tu. Tuan, kadang-kadang dia cuba juga untuk merubah kehidupan dia. Yalah, tuan,
Kita ni manusia nak kena ada usaha ikhtiar. Kita perlu makan minum, ya itu kita tak nafi. Tuan-tuan, tapi jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana usaha ikhtiar, usaha buat kita pun memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada tiga kawan kita, no? Bila submit projek, bila mana nak buat projek, nak dapat projek, tuan-tuan, tiba-tiba tak menjadi, tiba-tiba tak dapat. Tuan-tuan, orang yang diberikan syurga dunia, iaitulah hati yang tenang, dia masih lagi boleh tersenyum, dia mengukir senyuman. Tuan-tuan, lalu dia kata apa? Hak tu bukan rezeki saya, dia kata. Nanti akan ada rezeki hak yang lain. Tuan-tuan, kerana dia bercakap macam ni, baru-baru ni mai balik Al-Ustaz tengok-tengok pakai Honda ketam dah. Masya Allah. Tuan, dulu lekeh. Tuan, dia telefon saya, Ustaz tolonglah, dia kata, tolonglah cari mana-mana sekolah ke mana apa ke, kalau ada tempat kosong ke macam mana apa. Tuan, lepas-lepas daripada tu gatai nak menikah pula. Saya kata dengan dia, hang ni cari penyakit sungguh hang ni. Tuan, kita bercakap tu melalui sebagai seorang manusia. Apa yang nak diberikan oleh Allah, Allahu a'lam, kita tak tahu. Tuan, tapi Masya Allah, usaha dia, kemudian tawakal dia dengan Allah, ni orang yang diberikan syurga dunia oleh Allah. Tuan, hati dia tak serabut, ni hati serabut macam-macam. Tuan, Masya Allah, bila kita bertanya baru ni keadaan dia semakin elok, dia punya kehidupan dia, rezeki pun semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu kadang-kadang dia main bukan ikut hendak kita, dia ikut sesuainya waktu diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mana yang kenal saya ni bukannya tak tahu dulu. Bukan ada buat kerja apa dulu, punya susah dulu nak survive hidup ni. Tapi kena hidup juga kan. Jadi kita pakailah kata-kata Piramli. Piramli kata apa? Ulat dekat dalam batu pun boleh hidup. Kita pakai apa ni kata-kata tu, insya-Allah tabarakallah. Akan punya payah hidup masa tu. Tengok rumah retak sikit nak beli simen. Simen pun pasal macam tak mampu nak beli. Tapi sabar dan juga jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga amalan kita. Dan tuan, yang tertonggak selama ni, selama yang kita sabar dengan kesusahan semua ni, tuan, tapi kena ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kena jaga hubungan dengan Allah. Tak boleh dengki hasad dekat orang, tak boleh. Tuan, tengok orang diberikan nikmat oleh Allah, kita doakan supaya tambah nikmat yang ada pada dia. Tuan, segala yang tertonggak ni dibayar semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ni kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, ada satu orang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata pada Nabi, "Ausini, nasihatkan aku ya Rasulullah." Kata, ni adalah perbuatan yang paling baik sekali. Sebab kerana dia suruh nasihat. Bila kata nasihat, dia nak beri makanan kepada hati dia. Tuan, bila mana seseorang hatinya elok, maka elok semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, dalam hadis ni, cara kita nak faham hadis dia ada mafhum mukhalafah. Dia ada makna yang di sebaliknya. Tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, kalaulah baik daging yang satu ni, maka baiklah keseluruhan tubuh badan dia, yakni segala amalan dia baik. Tuan, kalaulah hati ni dia tak baik, maka tak baiklah semua sekali.
Tuan, maka maksud dia apa? Tak baik seluruh daripada amalan-amalan dia, kata Nabi SAW. Tuan nampak hadis ni macam cerita berkenaan dengan hari akhirat saja. Tuan, hadis dia ada makna mukhalafah dia. Bila perkara akhirat elok, maka dengan sendirinya perkara dunia kita juga turut akan diperelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya kata Nabi SAW, sesiapa yang mencari kehidupan akhirat, maka dunia akan mengejar dia. Tapi dengan ilmu lah, bukannya dengan kejahilan. No? Sama lah macam kita terang sebelum ni. Orang yang nak beramal, dia mesti kena ada ilmu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, dia buat sebiji macam yang diperintah oleh Allah. Kalau betul lah dengan perjalanan dia, tanda tengok Nabi kata apa? Kalau kamu memandang pada akhirat, kamu cari kepada akhirat, maka nescaya dunia akan mengejarmu, kata Nabi SAW. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat ni benda yang terbaik. Dan apa dia? Dia minta pada Rasulullah, "Ausini," maka nasihatkan aku ya Rasulullah. Dan tuan, hati ni kalau lebih daripada 3 hari, dan tuan ni disebut di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Syekh Jamaluddin Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Dan tuan, kata ulama, kalaulah hati itu tidak diberi makan dia selama 3 hari dan lebih. Kata 3 hari tak dengar Quran, 3 hari tak dengar hadis, dan tuan 3 hari tak duduk di dalam majlis ilmu. Kata jaga-jaga orang yang bila mana dia tak berjalan pada jalan yang telah pun ditentukan oleh Allah, ini adalah awal kebinasaan kepada kehidupan dia. Tuan, dunia tak dapat, akhirat pun keciciran. Tuan, maka orang ni yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa minal khasirin, dan dia terdiri daripada orang-orang yang rugi. Dan tuan, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak ke mana. Dan tuan, kalau dapat akhirat tak dapat dunia, yang ni eloklah. Dan tuan, dia eloklah. Dia dapatkan negeri akhirat, dia tak dapat dunia, mana elok. Kata Imamul Haddad rahimahullah ta'ala. Dan tuan, nanti kita terang siapa dia orang ni. Dan tuan, manusia ni bukan semua sama. Sebab itu manusia tak semua sama. Ada orang yang kerja dia adalah beribadat pada Allah. Ada orang yang kerja dia menuntut ilmu. Dan tuan, ada orang yang kerja dia adalah khidmah. Dan tuan, maka kata ulama, semua orang yang duduk di tempat masing-masing ni buat kerja masing-masing, dan dia buat kerja tu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Atau ni nak cerita, kita kecil dua-dua, tak dapat dua-dua. Dunia pun tak dapat, kemudian akhirat pun tak dapat. Maka lebih baik orang yang mendapatkan akhirat tidak mendapatkan dunia. Pasal apa? Kerana disebut oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, kalau sekalipun kamu tidak kaya, bersyukurlah dengan Allah. Kerana pasal apa nak kena bersyukur dengan Allah? Kerana kekayaan ini, kata Imam Al-Haddad, kebanyakannya adalah melalaikan manusia. Kata manusia ni, bila dia dah ada pangkat sikit, dia dah ada harta sikit, dan jaga-jaga, dia kena jaga elok dia punya hati dia. Kata ulama, ada 3 benda yang paling besar menyebabkan seseorang itu sombong. Dan yang pertama adalah disebabkan dengan ilmu dia. Dia ada banyak ilmu, sikit-sikit tegur orang, sikit-sikit tegur orang. Kemudian bila berdebat, kira nak menang, dan dia memang menang sukup.
Tuan, maka dia boleh jadi sombong. Jaga elok-elok. Kita tak kata orang yang berilmu sombong, tapi boleh menyebabkan sombong dengan ilmu dia. Dan yang kedua yang boleh penyebab menjadi sombong ni harta. Dan bila dia kaya-kaya, pakai jam tak sama dengan orang. Dan orang pakai jam ni dia beli kat pasar karat di pasar karat kemudian dia pun terasa juga nak pakai jam radu. Radu mahal ni. Bila pasar karat ni jam lama-lama tak hidup pun tak apa. Nanti pandai lah kita buat macam mana servis enjin apa semua. Maka orang yang berharta ni dia tak sama dengan orang yang lain. Makan dia pun tak sama. Dan bila ada perbezaan yang macam tu, jaga-jaga. Tuan-tuan, kita tak kata orang kaya sombong. Tuan-tuan, tapi jaga-jaga. Perbezaan itu kadang-kadang menyebabkan seseorang itu dia berlaku sombong dengan orang lain. Ada dua harta. Yang ketiganya pangkat. Dan tuan juga macam tu, orang dengar cakap dia, kemudian apa yang dia arahkan orang tu buat, kata dia duk berasa syok ni. Tuan, sebab itu kata Nabi SAW, memberikan nasihat itu mudah, tetapi nak mendengar nasihat itu payah. Kita kalau cakap ke orang, buat program untuk orang, kita suka. Nanti kita kalau anjurkan apa-apa hak yang bawah kita suka. Kita lah yang tasaddur, kita lah orang yang terkehadapan nanti. Kita nak apa ni, program ni menjadikan remaja ni orang-orang yang baik, remaja masa hadapan negara. Tuan-tuan, cuba orang pergi nasihat dekat dia, tengok. Tuan-tuan, saya nak nasihat sikit. Kalau buat program ni tak boleh macam ni, dia kena macam ni. Tengok. Tengok, dia terima nasihat ataupun dia tidak menerima nasihat tersebut. Maka kedudukan dia boleh menyebabkan apa? Seseorang itu tadi dia menjadi sombong. Kita tak kata orang yang ada jawatan itu sombong, tapi dia kena jaga dia punya kedudukan dia. Dia kena jaga hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ni, masya-Allah, dia seorang yang bagus. Maka dia kata apa pada Nabi SAW? Ausini ya Rasulullah, tolong nasihatkan aku ya Rasulullah. Qala, maka jawab Nabi SAW, la taghdab, jangan kamu marah, kata Nabi SAW. Faraddada miraran. Qala, maka orang itu tadi pun mengulang-ulang dia punya soalan dia. Lelaki ni dia mengulang balik dia punya persoalan dia. Ausini ya Rasulullah, nasihatkan saya lagi ya Rasulullah. Nabi kata apa? Dia kata apa? Faraddada miraran. Maknanya dia berulang-ulang kali. Mula-mula Nabi kata kat dia, la taghdab, kamu jangan marah, kata Nabi SAW. Kemudian dia berulang-ulang. Yang riwayat ni siapa? Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Dan bila berulang-ulang tanya ni, maka Nabi kata apa? La taghdab, maka kamu jangan marah, kata Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, nak jadi seorang yang penyapa ini bukan mudah. Bahkan Nabi SAW mengajak kepada kita. Tuan-tuan, ini semua bertitik tolak daripada hidupnya hati seseorang, segaknya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masalah kecil hati, masalah kita berasa nak marah ni, tuan-tuan, ini merupakan naluri manusia. Tuan-tuan, ini naluri manusia. Siapa yang tak berasa hati bila dipinggirkan? Tuan-tuan, siapa yang berasa tak marah kalaulah ada orang yang mengambil hak daripada kita? Tuan-tuan, tengok bawah ni,
Anak yang dijaga oleh pengasuh misalnya, Masya Allah, anak tak tahulah pengasuh tu lagu mana, anak tapi Masya Allah tuan-tuan, kalau pengasuh yang tua-tua ini lagi kemah lagi. Saya tuan-tuan, Masya Allah, anak-anak ni bila hantar pengasuh yang tua-tua ni, Masya Allah, dia bukan hanya setakat jaga, malah dia didik pula anak dia. Dulu masa saya duduk dekat sini tu, hantar di Makcik Bashar dekat rumah tu. Dididik budak-budak ni, dididik. Balik nanti anak cerita yang dia tu Makcik Bashar macam ni. Masya Allah, terdidik budak tu. Sampai pada hari ni terdidik dia. Masya Allah. Tapi main yang geng muda-muda ni yang suka duk main handphone apa semua 24 jam ni, kan, bergaduh dengan tunang, bergaduh pula dengan apa ni pasangan dia. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan tengok, kalau berlaku lah perkara macam tu kat kita, agak-agak lagu mana. Kalau budak tu mati dan terjerut, itu dalam apa tu, dalam sahabat kita. Kalau ada kesan semua ni, Allah Ta'ala alam apa yang berlaku. Tuan-tuan, Nabi SAW ajak kepada kita ni yang paling baik. Tuan-tuan, Nabi ajak kepada kita, apabila orang melakukan kejahatan dan kezaliman atas diri kita, maka janganlah dibalas kejahatan itu dengan kejahatan, kata Nabi SAW. Dan ini satu akhlak. Yang kedua, kata Nabi SAW berkenaan dengan sabar. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang boleh sabar inda syada'id, ketika mana dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ulama memperincikan lagi. Tentang kalau nak sabar dengan ujian, sabar macam ni. Bukan sabar lagu kita. Sabar lagu kita ni, dia mula dengan maki dulu, lepas tu panggil puas hati ni. Tuan-tuan, dah 2-3 hari dah sejuk dah, kan? 2-3 hari sejuk, kan? Lepas tu KWSP pun dah boleh buat kelak. Duit bantuan pun dah masuk, dah sejuk lah. Tuan-tuan, bila dia dah sejuk tu, dia teringat pada istiwa 2-3 hari sebelum ni, dia pun kata apa? Tak apa, sabar je lah. Tuan-tuan, kita nak sabar ni lambat. Lambat nak sabar. Tapi kata Nabi SAW, afdalus sabri, seafdal sabar itu inda syada'id, iaitulah ketika mana dia ditimpa dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya apa? Mula-mula dia ditimpa dengan ujian, masa tu dia dah sabar. Tuan-tuan, masa tu dia ditimpa, contohlah, apa ni, ada orang telefon, anak telefon, ayah, saya accident. Accident. Ada orang langgar, dia kata, aku baru beli motor tu, hang dah buat macam-macam. Hang ni memang ada mula. Dan kata Nabi SAW, ini termasuk dalam yang kita bincang malam ni. Kata maksudnya apa? Nabi kata jangan marah. Kata tadi kita sebut daripada riwayat lain. Kata Nabi SAW, ada orang yang melakukan kejahatan, jangan dibalas kejahatan itu kepada orang lain. Kemudian kalau kita diuji oleh Allah, waktu yang paling afdal untuk kita sabar adalah pada permulaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah yang paling baik untuk kita bersabar. Tuan, maka Nabi SAW kata, la taghdab, maka kamu jangan marah. Tuan, pasal Nabi nasihatkan jangan marah ni. Tuan, nanti kita akan detailkan hadis ni. Cuma kita nak agak, tuan, bila mana seseorang itu marah. Tuan, marah ni dia daripada syaitan. Kata Nabi SAW, innal ghadiba, sesungguhnya kemarahan itu minasyaitan, ianya adalah daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan marah ni ianya adalah daripada syaitan.
Dan kata ulama, siapa-siapa yang mempunyai sifat marah ni ibarat bara yang berada di dalam dada dia. Tuan-tuan, cuba kita bayang tengok, bara tu ada dekat dalam dada ni. Tuan-tuan, dia tunggu masa saja. Tuan-tuan, dan dia pula adalah daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana daripada sifat marah inilah, maka akan tercetusnya dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang marah tidak ada pertimbangan. Tuan-tuan, kita balun anak kita belasah anak kita, tuan-tuan, di luar daripada norma seorang manusia biasa. Atau lebam-lebam budak ni, tapi bila dia tidur dalam bilik, tuan-tuan, kita ternampak dekat dia masa tu meleleh air mata. Tuan-tuan, nak meleleh air mata apa, budak tu budak dah. Tuan-tuan, budak tu teruk dah. Tuan-tuan, ini nak memberikan isyarat pada kita bahawa marah ni akal dah tak boleh timbang apa-apa dah. Akhirnya orang yang marah ini, maka dia akan melakukan perkara-perkara dosa yang mungkin dosa itu adalah dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaiknya apa dia? Adalah as-sabr, iaitulah dia bersabar. Nanti kita akan tengok nanti bagaimana jalan untuk menjadi orang yang sabar, dan juga apa dia bahaya daripada sifat menjadi sifat orang yang pemarah ini. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kamu nak jadi ahli syurga Allah, la taghdab, maka janganlah kamu jadi pemarah, kata Nabi SAW. Jadi cukup setakat tu. Jadi kita tangguhkan kita punya pengajian kita, rehat dulu, no? Sepal, lepas ni kita makan lemang dulu, tupak dulu. Kan? Lepas tu barulah kita disambung kuliah kita, insya-Allah. Tuan-tuan, kita nak Ramadan dah pada hari Ahad depan kan. Sabtu malam kita dah mula solat sunat tarawih. Tuan-tuan, jadi ada masa 3-4 hari lagi ni, seminggu lah kita letak. Tuan-tuan, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam Ramadan itu dalam keadaan radiyatan radiyah. Redha kita pada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga redha pada kita. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik kita lakukan beramalnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.